Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jadi insyaAllah malam ni kita sambung hadis yang ke-1814 daripada hadis-hadis Sahih Muslim, kitab pada menyatakan kepimpinan ataupun pemerintahan. An Hudzaifah bin al-Yaman yaqul kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafata an yudrikani faqultu ya Rasulullah inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin faja'ana Allahu bihadzal khair fahal ba'da hadzal khairi syarr. Qala na'am. فقلت هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه يا رسول الله؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. فقلت هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت يا رسول الله صفهم لنا. قال نعم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت يا رسول الله فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقلت فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. Maksudnya daripada Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu taala anhu katanya, orang ramai bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan kebaikan, tetapi aku bertanya kepada baginda berkenaan dengan keburukan, kerana aku takut keburukan itu menimpaku. Lalu aku bertanya, ya Rasulullah, kami dahulu berada dalam kejahilan dan kejahatan. Kerana itu Allah Ta'ala menurunkan kebaikan, yakni agama ini kepada kami. Mungkinkah sesudah ini timbul lagi kejahatan? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah tentu. Tanyaku, sesudah itu mungkin pula datang lagi kebaikan? Jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, ya, tetapi sudah cacat. Dan tanyaku lagi, apakah cacatnya? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu kaum yakni bangsa membuat peraturan perundangan di luar sunnahku dan memimpin tanpa hidayahku. Engkau mengerti tentang kebijaksanaan mereka dan tidak menyukainya. Tanyaku,
sesudah kebaikan itu adakah lagi kejahatan? Jawab beliau, ya, iaitu orang-orang yang memanggil-manggil kamu di pintu neraka. Lalu sesiapa yang memenuhi panggilannya dilemparkan ke dalam neraka itu. Dan aku bertanya lagi, ya Rasulullah, sifatkan, beritahu kepada kami ciri-ciri mereka. Nabi SAW menjawab, baik, iaitu orang-orang yang kulitnya sama dengan kita, yakni mengaku beragama Islam, dan mereka berbicara memakai lidah-lidah kita, yakni hadis-hadis kita. Dan aku bertanya lagi, bagaimana petunjuk anda sekiranya aku menemui hal yang demikian? Jawab Nabi SAW, tetaplah kamu bersama jemaah kaum muslimin dan juga imam mereka, yakni pemimpin atau pembesar mereka. Tanyaku lagi, jika tidak ada jemaah dan imam? Jawab beliau, tinggalkanlah parti-parti itu semuanya, sekalipun engkau akan memakan akar-akar kayu, namun engkau tetap pada pendirian itu. Hadis yang ke-1814, Nabi SAW ditanya oleh Huzaifah. Sebab pada waktu ini Islam sudah menang, Islam sudah bertapak, Islam sudah berkuasa. Jadi mungkin orang menyangka bahawa bila Islam berkuasa, dia akan kekal kuasanya sampai kiamat. Jawapannya ialah tidak. Nabi menjawab kepada Huzaifah, wahai Huzaifah, selepas daripada kebaikan ini akan ada pula kejahatan. Dan Huzaifah bertanya lagi, adakah selepas kejahatan itu ada pula kebaikan? Jawab Nabi SAW, ya, wa fihi dakhnun, tetapi pada kebaikan itu, kalau dia terjemah sini, adanya kecacatan. Tapi kalau ikut kepada makna asal dakhnun itu, maknanya ialah keliru ataupun berasap, berkabus. Kabus ni maknanya ialah sesuatu yang di hadapan kita itu wujud, tapi kita tak dapat melihat dengan jelas. Contohnya, kita tengok dinding depan kita warna putih, tapi bila mari kabus, kita tak jelas warna ni warna putih ke warna apa. Itu maknanya. Jadi Nabi kata, akan ada satu masa yang mana kemenangan Islam itu dalam bentuk dakhnun, dalam bentuk keliru, dalam bentuk bercelaru, di mana Nabi SAW menyatakan bahawa celaru macam mana? Antaranya mereka melaksanakan Islam tetapi bukan Islam mengikut sunnah Nabi SAW, dan mereka memimpin bukan dengan hidayah daripada Nabi SAW, walaupun mereka menyatakan bahawa mereka memimpin dan mereka melaksanakan Islam. Dan selepas kekeliruan itu, zaman keliru, zaman orang tidak jelas terhadap Islam, maka akan timbul pula di zaman di mana Nabi SAW menyatakan bahawa ada zaman di mana orang-orang yang menyeru kepada Islam, menyeru kepada Islam, menyeru kepada neraka, tetapi atas nama Islam. Lalu sahabat tanya, ya Rasulullah, bagaimana dia ni menyeru kepada neraka, ajak orang masuk neraka tapi atas nama Islam? Ajak orang masuk ke neraka tetapi dalam bentuk atas nama Islam. Lalu Nabi SAW menyatakan bahawa sifat-sifat mereka itu ialah mereka bercakap dengan lidah kita, yakni menggunakan hadis. Kulitnya sama dengan kulit kita, maknanya zahirnya mereka Islam. Lalu sahabat bertanya, Nabi kata, wa yatakallamuna bi alsinatina qaumun min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Qultu ya Rasulullah, fama tara in adrakani dhalik. Lalu sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah nasihat kamu kalau kami jumpa dengan zaman ini? Lalu Nabi berpesan, talzam jama'atal muslimina wa imamahum, hendaklah kamu komit dengan jemaah Islam dan juga kepimpinan mereka. Faqultu fa illam takun laha jama'ah. Lalu aku bertanya, fa illam takun lahum jama'ah, kalau pada waktu itu tidak ada jemaah dan tidak ada pemimpin Islam.
Lalu Nabi menjawab, fa'tazil tilkal firaqi kulliha, maka hendaklah kamu beruzlah daripada kumpulan-kumpulan ini, walaupun kamu terpaksa memakan akar kayu sekalipun, sehingga kamu mati dalam keadaan berdemikian adalah lebih baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini menunjukkan kepada kita bahawa di zaman keliru penting kita berjemaah dengan jemaah Islam. Bukan hanya berjemaah dengan jemaah Islam, tetapi jemaah Islam itu mestilah ada kepimpinan. Wa imamahum, yakni kepimpinan Islam yang mencukupi syarat-syaratnya. Kalau kita tengok kepada syarat yang dikemukakan, mestilah kepimpinan itu, yang pertama seorang lelaki, yang kedua mestilah seorang Muslim, yang ketiga mestilah seorang yang alim. Alim ni dengan makna mereka itu faqihun, maknanya mereka itu alim dari segi hukum hakam. Sebab kalau ikut kalau kita tengok kepada level alim ni banyak kategori. Alim ni banyak kategori: alim tafsir, alim qiraat, alim tauhid dan seumpamanya. Tapi yang dimaksudkan dengan alim di sini ialah mereka mengetahui dalil-dalil syariat dan mengetahui hukum semasa berpandukan kepada dalil syariat. Maknanya orang yang mengetahui hukum hakam yang berkait dengan kehidupan, pandu manusia dengan hukum hakam, itu yang dimaksudkan dengan imam yang perlu kita ikuti di waktu berlakunya zaman kekeliruan. Hadis 1815, An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min at-ta'ati wa faraqa al-jama'ah thumma mata mitatan jahiliyah wa man qutila tahta rayatin umiyatin yaghdabu lil 'asabah wa yuqatilu lil 'asabah falaysa min ummati wa man kharaja min ummati ala ummati yadribu barraha wa fajiraha la yatahasha min mu'miniha wa la yafi bidhi ahdiha falaysa minni. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang tidak mematuhi imam, yakni pemimpin, dan memencil daripada jemaah lalu dia mati, maka matinya seperti mati jahiliah. Sesiapa yang mati terbunuh di bawah bendera kefanatikan, bermusuhan dan berperang kerana fanatik kesukuan, yakni kebangsaan, dan dia bukanlah daripada umatku. Dan sesiapa yang keluar daripada umatku lalu menyerang umatku, membunuh orang-orang baik dan orang-orang jahat tanpa mempedulikan apakah dia orang mukmin ataupun tidak, dan tanpa mengendalikan janji yang telah dibuatnya, maka orang itu juga bukanlah terdiri daripada umatku. Jadi Nabi kata, orang yang mati tanpa ada bai'ah, qala Rasulullah sallam, man kharaja minat ta'ati wa faraqal jama'ah, barang sesiapa yang lari daripada taat dan memisahkan diri daripada jamaah, maka kalau dia mati dalam keadaan jahiliah. Jadi saya stop sekejap sebab nampak handphone hampir habis bateri. Jadi bagi masa saya dalam 5 minit untuk saya sambung sekejap saja, insyaAllah. Jadi insyaAllah kita sambung hadis yang ke 1816 insyaAllah.
An Ibn Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a min amirihi syai'an yukrihuhu falyasbir, fa innahu man faraqal jama'ata shibran famata famitatun jahiliyah. Daripada Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang melihat amir, yakni pembesar negeri, melakukan sesuatu yang tidak disukainya, maka hendaklah dia sabar. Kerana sesiapa yang memisahkan diri dari jamaah walaupun hanya sejengkal, lalu dia mati, maka matinya sama dengan mati jahiliah. Ini kita kena faham, konteks sabar dan konteks yukrihuhu, benda yang tak disukai. Kita kena bezakan sebab di sana ada hukum yang berkait dengan pemimpin melakukan maksiat, pemimpin melakukan kekufuran, pemimpin yang fasik, dan pemimpin yang melakukan sesuatu yang kita tidak suka tetapi tidak bercanggah dengan hukum. Ini kita kena bezakan. Jadi kalau pemimpin melakukan sesuatu yang tidak bercanggah dengan hukum, tetapi kita tidak suka, kita rasa tindakannya tak tepat, tindakannya tidak bijak, maka pada waktu itu kita tidak boleh memisahkan diri daripada jemaah, daripada arahannya. Kita tetap wajib patuh dan taat walaupun kita tidak suka, kerana ia berkait dengan dia tidak berkait dengan hukum hakam, dan ia hanya berkait dengan contohnya strategi, keputusan teknikal dan seumpamanya. Okey, ini antara konteks yang perlu kita faham daripada hadis 1816. Sebab ada orang gunakan hadis ni dengan maksud langsung tak boleh tegur pimpinan, langsung tak boleh lawan pimpinan, disebabkan oleh hadis yang dibaca ini. Sedangkan kalau pimpinan melakukan perkara maksiat, yang tu kena cegah, yang tu kena lawan. Sebab itu yang ditunjukkan oleh Nabi Zakaria, Nabi Yahya alaihimussalatu wassalam. Dan di sana juga ada hadis yang Nabi kata, afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Jihad yang paling baik di antaranya ialah berkata benar di hadapan pemimpin-pemimpin yang zalim. Okey, ini antara konteks-konteks hadis yang perlu kita fahami. Yang terakhirnya ialah dari Arfajah radhiyallahu taala anhu katanya, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nanti akan terjadi bencana dan kekacauan, maka sesiapa yang memecah belahkan persatuan umat ini, maka penggalah dengan pedangmu walau siapa dia sekalipun. An Arfajah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innahu satakunu hanatun wa hanatun, faman arada an yufarriqa amra hadhihi al-ummah wa hiya jami'un fadribuhu bis-sayfi kainan man kana. Maknanya daripada Arfajah radhiyallahu taala anhu katanya, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nanti akan terjadi bencana dan kekacauan, maka sesiapa yang memecah belahkan persatuan kesatuan umat ini, maka penggalah dengan pedangmu walau siapa dia sekalipun. Jadi hadis ni menyatakan bahawa kesatuan umat Islam di bawah seorang pemimpin adalah perkara yang sangat penting dan sangat besar. Tiba-tiba jika ada orang yang cuba untuk memecahkan kesatuan itu, kata Nabi SAW, maka penggalah lehernya dengan pedangmu. An Arfajah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man atakum wa amrukum jami'un ala rajulin wahid yuridu an yashqa 'asakum aw yufarriqa jama'atakum faqtuluhu. Maksudnya daripada Arfajah radhiyallahu taala anhu katanya, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila datang kepadamu seorang yang hendak mematahkan tongkatmu atau mahu memecah belahkan kesatuan kamu, padahal kamu sedang bersatu di bawah pemimpin tersebut, maka bunuhlah dia. Kalau tengok hadis ni, hadis yang sangat jelas bahawa Nabi SAW
menekankan kesatuan umat Islam dan pemecah belah kepada kesatuan itu merupakan dosa yang sangat besar, kerana Nabi bukan sahaja menyebut tentang dosa akhirat, tetapi Nabi SAW menggesa supaya sifat-sifat itu diperangi di atas dunia ini, diperangi dan dihukum di atas dunia ini lagi. Ini yang kalau kita tengok dari segi hukumnya, tak boleh ada dua pemimpin umat Islam dalam satu masa. Jadi sebab itu dunia ini orang Islam hanya satu pemimpin sahaja. Tak boleh dunia ini ada dua pemimpin Islam. Jadi sebab itu seluas mana pun kerajaan Islam yang menjadi pemimpin kepada seluruh umat Islam dunia, bukan negara, bukan bukan benua, tetapi dunia, mesti seorang tadi namanya khalifah. Itu dari segi hukum Islam. Jadi sebab itulah kalau kita tengok hadis-hadis ini menekankan tidak boleh umat Islam ada dua pemimpin dalam satu masa. Jadi sebab itulah kalau kita tengok juga penting konteks dalam negara kita ini, umat Islam sepatutnya bersatu di bawah satu payung kepimpinan sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis yang kita bacakan tadi. Jadi insya-Allah malam esok kita sambung hadis yang ke 1819 berkaitan dengan khalifah tandingan. Maknanya hadis yang malam esok kita akan bincang berkenaan dengan hadis-hadis yang berkaitan dengan tiba-tiba ada pertandingan nak jadi khalifah. Mana satu yang nak kita pilih, mana satu yang perlu kita buat. Jadi insya-Allah kita akan huraikan ataupun kita akan baca hadis ini pada malam esok daripada 1819 sehinggalah kepada seterusnya setakat masa yang kita ada insya-Allah. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.